baris dari bawah 1, 2, 3. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ini masih menghadap kiblat. Orang menghadap Kaabah. Angkat tangan pun masa tengok tu boleh angkat tangan dari riwayat Abu Daud. Riwayat angkat tangan ini. Yang ditetapkan surah baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'ada wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Sebab macam ni semasa di Bukit Safa Rasulullah menghadap ke arah Kaabah. Yang bermaksud apa yang kita baca tadi bermaksud tiada Tuhan melainkan Allah, yang tiada sekutu baginya kerajaan dan pujian. Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan melainkan Allah yang maha esa. Allah telah menepati janjinya menolong hamba-Nya, melarikan musuhnya sendirian. Maksud melari dia menghalau musuh sendirian dengan keesaan. Kemudian beliau berdoa di antara habis Rasulullah baca tadi, Rasulullah dia berdoa dan bersabda seperti itu 3 kali. Rasulullah buat macam itu 3 kali. Habis la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, habis kemudian baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai habis. Katanya doa lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tak lagi buat 3. Kalau boleh buatlah. Kalau nampak orang ramai baik sangat, hati-hati sikitlah. Hati-hati orang hukum juga. Ubat. So, tengoklah, tengok pada keadaan orang kurang tu. Tapi kalau nampak besar sangat, tengok pada keadaan boleh buat 3 kali, buat satu. Tak dapat itu orang lagi buat sekali. Tapi yang pasti kan, cuba buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang berlaku di Bukit Safa. Jadi sebab itu saya nak jelaskan bahawa dia pekerjaan haji dia banyak melibatkan perbuatan. Kalau kita ikut sunnah dari segi bacaan tak banyak mana. Dia banyak melibatkan perbuatan. Macam tadi tu saya dah sebut habis sembahyang sunat tawaf tadi. Kalau kita nak pergi minum zam-zam pun tak apa, nak pergi minum air zam-zam pun tak apa. Kalau dalam tawaf ifadah, tawaf rukun nanti Rasulullah tawaf tu di sembahyang, kemudian dia minum air zam-zam. Rasulullah minum air zam-zam sendiri, dia sambil sendiri dia menghadap Kaabah minum. Di mana air zam-zam ni dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'u zam-zam liman syuriba." Air zam-zam ni diminum atas niat apa tu? Atau kita niat minum nak niat je, atau niat minum nak sehat, dia sehat. Ada seorang jemaah tu dia buat sahur, jadi dia niat minum, dia tiup hukum. Air zam-zam. Kami menghadap Kaabah. Lepas tu air zam-zam kita sunat minum sambil menghadap Kaabah. Kenapa tempat kita berdiri menghadap kiblat? Orang tengok pelik minum air diri, pakai stupa besar, imam sembahyang minum air diri, muka dia tolong. Imam Abdullah Al-Mubarak, orang maksud dalam ilmu hadis, selesai tawaf. Bila selesai tawaf, dia datang kita pergi zam-zam. Dia ada pergi zam-zam dan tutup atasnya. Ada orang balik haji dulu, dia dah tutup diri kita apa lagi pergi ke air zam-zam. Imam Abdullah Al-Mubarak, bila dia ambil tawaf, dia sembahyang sunat tawaf, dia pergi kat pinggir zam-zam, dia ambil sebelah air, dia angkat. Ya Allah, Nabi mu bersabda, "Ma'u zam-zam lima syuriba." Ya Allah, Nabi mu bersabda yang bermaksud air zam-zam diminum dengan tujuan apa dia diminum?
Ya Allah, aku minum air zam-zam ni supaya tidak dahaga kepada masyarakat. Kita biasa orang kita minum itu je, tak ada niat apa. Macam kita tolong. Mana bukan orang Rashidi, ke Rashidi pula bukan kemuliaan. Rashidi tak mahu bawa ni. Bukan kemuliaan ni okey-okey lah. Biasa orang kita itu je. Jadi apa salah kita hidupkan sunnah. Rasulullah SAW ambil air zam-zam menghadap Kaabah, tak ada gula. Ni apa ya? Manusia orang balik haji ni. Manusia orang balik haji ni, walaupun cawan kecil tu, ambil sebelah baru di menghadap ya Allah. Ya Allah, aku sibuk tinggal ya Allah. Sihat badan ya Allah, tak ada dahaga pada masyarakat. Minum air. Ni lah ni Allah. Ma'u zam-zam lima syurban. Biasa kita minum itu benda yang kita nampak kecil, tapi itulah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air yang penuh berkatan. Berapa juta orang tak habis-habis air. Kalau air telaga biasa habis dah kering. Tak habis, tak habis. Nama yang kita minum air, ni air datang ni. Bukan? Bukan? Bukan, tak payah tinggi, tak payah menghadap kita. Tak payah niat pun, sudah. Ramai masyarakat kita ni dia mungkin dia tak reti ataupun dia tak faham sunnah, ataupun mungkin cara pengajian kita tidak kepada sunnah. Kemudian kita kepada sunnah ni, kalau orang lelaki lah, sunnah ni kahwin 2, kahwin 3 tu sunnah yang lain. Sedangkan itu sunnah. Dalam ke Bukit Safa baca inna safa wal marwata min sya'airillah, itu sunnah. Duduk di Bukit Safa menghadap kiblat. Walaupun kita tak buat apa sahih, tapi itulah sunnah. Minum zam-zam, air zam-zam sambil berdiri menghadap Kaabah, menghadap kiblat. Sunnah. Tapi kalau kita cara pengajian kita tidak terdedah pada benda-benda ini, kita nampak orang buat pelik. Kita nampak orang buat pelik. Apa kita tolong? Mana maksud saya bukan jemaah kuliah, jemaah sekolah lain. Kuliah ni pandu ke? Okey ya? Kemudian jadi Rasulullah buat tu 3 kali. Dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dia doa. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kemudian jadi boleh juga kalau kita habis sunat tawaf tadi, semayang sunat tawaf, minum zam-zam tak apa. Kemudian tu dia tak ada lah. Kemudian beliau turun ke Marwah. Rasulullah turun ke Marwah sehingga kedua tapak kakinya menginjak ke tanah Batnul Wadi. Batnul Wadi ni perut lembah. Batnul Wadi masuk perut lembah, kaki akan turun. Lalu bila sampai antara dua tiang yang hijau, Batnul Wadi masuk perut lembah. Kan dia tinggi, akan turun. Beliau melakukan sa'i hingga ketika naik, beliau berjalan biasa. Jadi kalau zaman kita ni, antara dua tiang hijau tu jalan laju sikit lah. Itu jalan laju sikit. Jalan laju tu pun hanya bagi orang lelaki saja. Perempuan tidak disunat jalan lagi orang lelaki. Tapi janganlah orang laju kan nak tinggal di belakang pula. Tak, jalan laju sikit. Lagian sikit. Perempuan tak, perempuan dia jalan biasa. Beliau lepas daripada Batnul Wadi, beliau berjalan biasa hingga sampai di Marwah. Sampai di Marwah. Adapun doa di antara sa'i, antara Safa dengan Marwah, dan antara Marwah dengan Safa, dia tak ada satu hadis pun yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah membaca apa doa ada yang sahih. Tetapi Al-Imam Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dalam kitab hadisnya Al-Sunnah satu hadis, tapi hadis bukan perbuatan Nabi, tetapi perbuatan
Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar, bila dia sa'i, dia baca satu doa. Jadi bolehlah kita nak amal bahasa ini dilakukan oleh sahabat. Apa sahabat yang ada kedudukan dari segi ilmiah, iaitu Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud. Dia baca doa Rabbil fir warham, innaka al-'azizul akram. Ada pun yang diajar dalam buku itu bukan Allahumma ja'al hajjan mabrura wa tamqal umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabura wa lagi. Cuba itu tak ada sabit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa riwayat Abu Hanifi riwayat kita tahu semua. Tapi dari hadis yang sahih tak ada. Bahkan orang tak boleh bawa satu hadis yang sahih pun bunyi doa Nabi antara sofa dan hadis yang sahih. Tetapi kalau nak bawa ucapan Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud boleh. Riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Jadi boleh doa dia pendek, ya Rabbi warham innaka al-'azizul akram. Ada pun yang diajar dalam tidak, tapi daripada hadis yang bahkan tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kita dia tu apa yang siap pula tijaratan lan tabura wa sa'yan mashkura. Ada pun tak tahu lah. Tidak diriwayat dari hadis. Jadi dia nak minta baca dalam ayat hari dia buat apa-apa. Ugama ni Nabi. Ugama ni Allah dan Rasul. Kita pandai-pandai tambah apa. Kalau kita kaji sangat nak baca yang saya sebut. Rabbil warham innaka al-'azizul akram. Kita kaji sangat. Okey ya. Kemudian beliau, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai di Marwah, beliau berbuat di Marwah sebagaimana beliau buat di Safa. Iaitu Rasulullah sampai di Marwah, Rasulullah menghadap kiblat, kemudian dibaca yang tadi. La ilaha illallah wahdahu syarikalah sampai habis. Subhanallah. Habis sekali lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Doa. Habis doa tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Doa. Itu pun kalau orang tak ramailah. Pasal dia bahaya juga. Bahaya. Ada setengah jemaah tu dia brutal. Dia brutal. Kerana dia jenis, dia orang Melayu ni, dia jadi rumah tu. Kena jemaah Turki, jemaah Afrika. Dia langgar ya. Tambah pula kita kecil-kecil pula. Dia langgar. Kalau kecil makan kambing tak apa keras juga tu lah. Ni memang makan ayam plastik. Dia ayam plastik. Jadi nak buat tu okeylah, boleh buat lah. Tapi pelanggan orang kampung kita kalau boleh buat lah. Rasulullah. Jadi Rasulullah apa ni? Sa'i ni, Rasulullah sa'i. Selesai sa'i. Saya dah sebut dulu bahawa Rasulullah ni dia buat haji kerah. Jadi sa'i dia tu untuk haji dia lah. Dia sa'i orang dia buat haji kerah. Orang buat haji tamattu pun sa'i dia sa'i untuk kerah. Kalau buat haji kerah sa'i untuk haji. Jadi mana dia bila selesai daripada tawaf rukun nanti dia tak perlu sa'i lah. Dia tak perlu sa'i. Jadi kalau orang buat haji tamattu pun sa'i dia untuk umrah lah. Kalau orang buat haji kira lagi ifrad, sa'i ni lah sa'i untuk haji. Lepas tawaf rukun nanti ataupun dipanggil tawaf ifadah ataupun dipanggil tawaf ziarah, maka dia tak perlu lagi sa'i. Kemudian seterusnya panjang hadis ni sebenarnya panjang, ini pun dia ringkas. Hadis ni panjang. Pasal hadis jam